Say. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Muhammad Razif, pegawai teknologi maklumat daripada Tun Abang Haji Offline Digital Center. So, pagi ini saya akan membentangkan sedikitlah berkenaan dengan reka Kokna. Okey, jadi apa itu reka Kokna? Kalau sebelum ini kita pernah sekejap sekejap, sekejap. Hmm. Okey, ini nampak Nampak, Pak. nampak. Okay, so kalau kita tengok dalam reka, actually kita ada beberapa komponen lah, komponen yang penting untuk pembangunan app seperti form builder, dataset designer, dashboard designer ini yang biasa kita guna, custom screen dan structure editor. Okay, kemudian kita ada auxiliary modules dan juga beberapa utilities lah untuk pembangunan aplikasi dekat seperti macam repository, kita ada audit trail semua tu. Tapi kalau kita tengok dalam reka ini, actually kita since last year, actually kita dah start untuk apa nama introduce feature yang membolehkan uh, user kita extend dia punya functionality dalam mereka tu, and then dia boleh start untuk apa nama untuk reach teknologi baru, contohnya macam AI, macam blockchain semua tu. So Kokna merupakan salah satu pada modul untuk meningkatkan fungsi app dalam mereka lah, melalui penggunaan melalui penggunaan AI dan juga LLM. Okay, kita ada juga Lambda. Lambda asalnya semua dah tahu. Lambda ni actually dia keluar first dulu. I think 2 ataupun 3 tahun lepas. Okay, kemudian kita ada upcoming juga Jalin, which is untuk handle blockchain lah. So, tapi yang hari ini kita akan tengok Kokna lah. Lebih kepada Kokna. So, Kokna, kalau tengok dekat sini, yang merupakan integration tool lah. AI ataupun LLM integration tool yang menyokong beberapa inference engine. Contohnya macam OpenAI, yang ni yang cloud lah. OpenAI, Hugging Face, Vertex AI dan Local AI. Dia juga menyokong beberapa AI engine lain lah. Contohnya macam PyTorch dan juga ONNX. Okay, so use case dia paling senang sekali AI chatbot lah. So macam semalam ada yang tanya, boleh tak Reka ni integrate dengan ChatGPT? Yeah, instead of kita integrate dengan ChatGPT, actually kita boleh buat satu chatbot kita sendiri lah menggunakan AI ataupun basically kita menggunakan dia punya OpenAI lah, dia punya API kat belakang tu. Okay, kemudian kita juga boleh menggunakan Cogna untuk data extraction, untuk text classification, summarization and translation. Dan dalam feature baru juga kita dah introduce untuk membuat image classification uh, dan juga image object detection. Okay. So, apa itu Cogna? So, Cogna merupakan AI integration tool yang membolehkan mereka kita menggunakan teknologi LLM lah, teknologi AI ataupun large language model. Okay, so large language model ni merupakan actually model deep learning yang ditrain on data yang besar lah. It's a big corpus of data. Okay, okay. So macam mana kita nak menggunakan Cogna ni? So antara use case untuk menggunakan Cogna ialah satu, kita boleh membangunkan AI chatbot. Lepas tu kita juga boleh membuat generate text lah. Fungsi LLM yang semua sedia maklum. Contohnya kita boleh generate text daripada raw data, ataupun kita boleh uh, contohnya kita ada macam saya pernah mention, kalau kita ada satu form maklumat staff contohnya kan, kita boleh daripada form yang structured data tu kita boleh generate text dalam bentuk satu paragraf dengan ayat yang cantik lah. Semua pun maklum macam mana capability LLM ini untuk mengarang ayat lah kan. Okay. Kemudian kita juga boleh summarize. Contoh kita ada satu long data, 3 page data, kita boleh minta dia tolong summarizekan kepada poin-poin yang penting. And then lepas tu juga dia boleh generate image. Seperti kita tahu macam contohnya dalam OpenAI dia ada DALL-E. Kemudian kita ada juga banyaklah model untuk generate image ni. Okay, macam Stable Diffusion semua tu kan. Okay, kemudian kita ada untuk categorize data. Kita actually boleh categorize data based on
data yang sedia ada sebelum inilah. Contohnya kita ada sebelum ini kita ada membuat sistem support lah kan. Ada macam semalam ada yang buat sistem support. So dia ada description support. Kemudian lepas daripada description tu dia dia sebelum ni kalau using apa nama menggunakan uh, human human punya ni human yang perlu deliberate apa nama this complaint should be under which category kan, contoh benda macam tu. So kalau kita actually boleh gunakan AI untuk auto categorize benda tu. Contohnya kalau complaint dia macam ni, dia automatically boleh categorizekan dia kepada contohnya network problem, ataupun dia boleh categorize kepada hardware problem, benda macam tu, ataupun dia boleh categorize kepada contohnya software problem. Okay, so kita boleh buat auto lah. So bila kita dah dapat auto categorization ni, actually dalam masa yang sama actually kita boleh automatekan certain proses lah. Proses yang actually sebelum ni memerlukan human interaction. Human perlu categorize certain certain apa nama certain data yang actually kalau structured data kita boleh guna if else semua tu kan. Tapi kalau data dia unstructured, actually kita still memerlukan human interaction kan sebelum ni. Tapi kalau menggunakan AI, kita boleh auto categorize benda tu, and then auto automate certain proses dia tu. Contoh macam kita nak auto assign untuk support tiket, benda macam tu. Okay. Kemudian juga kita boleh membuat sentiment analysis lah. Okay. Kita boleh analyze sentiment of text ataupun data tu. Contohnya macam kita ada satu complaint form. Daripada complaint form tu kita tak perlu apa nama user tak perlu nak pilih dia marah ke dia happy ke. Actually kita boleh analyze text tu, complaint tu, kita boleh tahu dia actually apa nama sentimen dia negatif ke, positif ke, ataupun tengok emotion dia, dia marah ke, dia happy ke, sebenarnya macam tu lah. Okay. And then last sekali, ini actually feature yang paling saya suka lah dalam dalam AI ni ialah untuk kita extract data. Contohnya kita ada satu CV ataupun satu paragraf ataupun satu teks, kita boleh extract data tu kepada data yang berstructured. Okay. Mengapa pentingnya kita nak dapatkan structured data ni? Pertama sekali, supaya kita boleh gunakan data tu properly lah. Maksudnya dalam contohnya kalau kita ada form, kita boleh auto fill form tu. So data dia dah di extract uh, based on structure yang kita nak, so kita boleh autofill form. Ataupun contoh lain ialah untuk kita membuat statistik contohnya. Kita tak dapat nak buat statistik daripada satu paragraf kan, orang isi paragraf. Tapi kalau kita dah dapat ekstrak data tu, contohnya kita dapat ekstrak daripada data tu, dia punya kategori ataupun dia punya tarikh daripada tu. Actually menggunakan data tu kita boleh produce proper apa nama? Proper statistik. Okay. And then lebih daripada tu kita boleh actually boleh proses data properly lah. Sebab kalau kita sebagai developer kita memang use to apa nama data yang berstructured. Contohnya dalam database pun kita ada skema dia macam tu kan. Jadi kalau kita ada berhadapan dengan data yang tidak unstructured data, contohnya macam paragraph, teks ataupun daripada dokumen macam tu kan. Actually kita ada masalah sikit lah kalau kita nak proses dia tu. Tapi menggunakan AI, kita boleh proses dia jadi structured data. Okay. Yang ini juga satu, kita terdapat nak elak benda ni lah. Sebab sekarang ni zaman untuk manusia interaction, human interaction dengan sistem ni, zaman untuk manusia untuk key in satu-satu field tu, kita tengok dah macam macam semakin berkurang. Jadi sekarang ni lebih kepada macam contohnya kalau nak komplain, kita user dia lebih selesa nak komplain lah, dia nak type lah kan, dia nak type, dia nak balun kau-kau kita punya sistem dalam satu paragraf tu. Jadi kalau boleh daripada paragraf tu kita boleh extract data. So dia kalau macam selalu kita isi complaint form, selalunya kita kena klik satu-satu dia punya kategori, dia punya location semua tu kan. So time tu susah. Okay, so Cogna dia support beberapa inference engine. Contohnya macam OpenAI. Ini untuk LLM lah. Untuk LLM kita support OpenAI, Vertex AI. Hugging Face Vertex AI is actually Google. Lepas tu kita support juga Hugging Face and then Local AI. Local AI ni actually inference engine yang kita boleh install set up dalam server sendiri. Jadi kalau kita tak nak, kalau kita ada nak buat chatbot yang deal dengan sensitive data, kita tak nak data kita tu keluar ke server lain, ke OpenAI ke Google ke. Kita actually boleh set up local AI dalam server kita sendiri, and then kita boleh guna benda tu. Okay. So bermaksud bila kita nak buat benda tu, data tu still within our premise lah. Okay.
And then vector database yang kita ada support Chroma, Milvus dan juga in-memory store. Okay. So kalau dalam untuk reka dalam IA dan iReka actually kita support ketiga-tiga ni. Kalau dalam apa nama dalam Leap and then dalam Kebonyo ataupun Wizard, actually sekarang ni kita cuma ada in-memory store lah. Okay. Yang Chroma dan Milvus actually kita perlukan another server untuk install lah. Actually vector database ni dia memerlukan server dengan apa nama dengan computation capability yang tinggi lah. Okay. Okay, ini supported model sebenarnya siapa yang selalu buat pasal LLM dia familiar lah dengan certain nama model dekat sini. Okay, and then lepas tu actually dalam ada model ni kita ada tambahan juga which is YOLO lah YOLO. Ini kita ada tambahan juga YOLO. And then ada macam dekat large model pun actually recently kita ada tambah satu lagi which is GPT-40 mini lah. Uh, Low cost model untuk GPT. Okay. Dan juga mana-mana LLM hosted dekat Hugging Face ataupun local AI ataupun embedding model pun kita support banyak. And then apa-apa mana-mana embedding models yang hosted dekat Hugging Face dan juga local AI. Okey, macam untuk dari segi LLM, actually kita dengan menggunakan mereka kita boleh combine sekali. Actually, LLM tu bukan kita sekadar guna untuk buat chatbot menggunakan OpenAI punya ni. Actually kita boleh combine juga dengan model-model yang sedia ada. Contohnya macam model CNN, which is macam kita ada apa? Uh, ResNet, kita ada macam MobileNet, benda macam tu kan. Ataupun kita boleh combine dengan LSTM, model untuk kita punya OCR. Actually kita dalam mereka, dalam Kokna, actually dia boleh perform OCR lah menggunakan LSTM. Yang ni ialah untuk improve query ataupun result lah. Okay. Okay, so sekejap eh. Okay. So, dalam sesi ini, actually saya akan tunjuk tiga fungsi yang saya rasa kemungkinan akan boleh senang dan juga banyak membantu lah kalau kita nak buat. Okay, yang tiga tu actually saya akan tunjuk macam mana nak buat chatbot. Chatbot ni paling senang lah actually, paling senang kita nak buat dalam mereka ni. Yang ni memang dia paling senang and then paling apa ada impact lah. So, I mean kalau kita buat benda ni memang nampak tu lah, oh dia guna AI macam tu kan. Okay. So, first kali saya akan tunjuk cara nak buat chatbot. Okay, lepas tu saya akan tunjuk macam mana nak buat text classification. Dan last kali saya akan tunjuk berkenaan dengan data extraction. Okay, so untuk membuat chatbot, so kalau kita menggunakan dalam mereka tu, kalau kita pergi dekat Kokna tu, actually dia ada, kalau kita create new Kokna, actually dia ada beberapa benda lah kita boleh create. Dekat sini kalau nak buat chatbot, kita perlu select generate text, kemudian kita perlu set up kita punya inference setting. Contohnya kita nak guna OpenAI GPT-40 mini. Okay. Lepas kita set up yang ni, actually kalau menggunakan OpenAI kita perlukan ni lah, kita perlukan access token untuk benda tu. Dia bukan access token, dia punya API key. Okay. Kemudian lepas kita create kita punya Cogna, kita perlu specify lah dekat dari mana kita nak dia dapatkan dia punya info tu. Kan kalau kita nak buat chatbot tu dia kena tahu something lah kan. So dia perlu menjawab soalan orang kan. So dia punya knowledge tu dia kita nak dapat dari mana. So kalau dalam mereka actually kita boleh tarik info daripada dataset satu ataupun daripada bucket. Ataupun kalau kita ada website yang ni kita kena guna boleh juga guna website lah. Tapi website ni kalau website sekarang yang moden ni yang menggunakan Angular tu ada problem sikit lah sebab dia ada script, dia ada banyak tag dia tu. So kalau kita ada website yang traditional contohnya macam website yang menggunakan CMS macam WordPress tu macam tu ataupun website yang purely text untuk journal contohnya macam OJS, actually kita boleh gunakan website kita masukkan URL website tu dia boleh actually tarik data daripada situ. Okay. Lepas kita specify dia punya knowledge source ini, kita boleh ingest dia punya data semua tu. Last kali kita perlu create kita punya screen lah. Actually kalau satu dan dua ni kita dah create dah kita punya chatbot tu, kita boleh test. Actually dia punya test bench dia dalam kita punya Cogna Manager tu. Kita boleh test dulu, tanya soalan apa semua tu. Okay. Cuma untuk buat dia punya ni, dia punya screen tu, so user kita nak guna tekan dia nak
type command kan, betul tak? Okay, of course dia nak satu screen yang memang sesuai untuk chatbot lah. So actually dalam mereka juga kita dah sediakan screen dalam custom screen untuk create chatbot. So untuk create screen tu senang je. Kita pilih type chatbot. Lepas tu kita select Cogna. Cogna yang mana kita nak buat untuk ni. Lepas tu kita save screen and then lepas tu kita macam biasalah. Dah ada screen tu kita tarik pergi kita punya structure and then user dah boleh start guna. Okay. So maybe saya boleh tunjuk demo sedikit. Sekejap Okay. So, first kali kita pergi ke Cogna kita ni. Lepas tu kita create Cogna. Contohnya dekat sini saya nak buat uh, Rekaton Assistant. Okay, so yang ini ialah Rekaton Assistant. So, kita pilih Generate Text. Okay. So, dekat sini kita akan ada untuk embedding ni. Kalau tak nak adjust, kalau nak uh, biarkan default saja. Kalau lepas ni, kalau dah buat and then kita dah tahu macam mana nak adjust dia. Actually, benda ni actually kita boleh adjust dia punya chunk length tu dengan dia punya overlap tu kita boleh adjust, boleh fine tune sikit. Yang mana sesuai dengan jenis dokumen kita. So lain-lain dokumen, lain dia punya ni kan, dia punya apa nama? Isi konten dia macam mana. Okay. So kalau tak belum sure sangat just boleh biarkan dia jadi default lah. And then dalam embedding ni juga actually dia ada banyak type lah kita boleh pilih. So ini kita guna all mini LM saja which is built in dalam mereka. Actually dia tak data kalau kita proses guna ni actually dia diproses dalam mereka, dia tak keluar bagi server luar. Okay. Okay, untuk inference, yang ini yang penting tadi. Kita pilih OpenAI dekat sini. Kalau saya prefer guna GPT 4.40 mini ya, 4 Omni mini ni lah. Okay, yang ni dia lebih murah dan juga quality dia better than GPT 3.5 Turbo. Okay. Satu lagi yang penting dekat sini, kita punya model API key ni, access token ni. So buat masa ni saya guna demo saja dulu. Okay. Untuk RAG, kita guna Naive yang default dulu. Kemudian vector database kita boleh guna in memory. Ataupun kalau untuk yang Unimas, kita dah ada Milvus dengan ChromaDB, so boleh gunalah. Untuk yang di luar daripada Unimas, boleh guna in memory saja. Dekat sini juga actually, dalam vector database ni, kita boleh setkan dia berapa result kita nak ambil daripada database ni and then berapa minimum score untuk ni. Sebab actually bila kita tanya sesuatu dekat ni, actually dia akan ada multiple jawapan lah. So dekat jawapan tu dia ada score dia sendiri. So kita nak ambil, pastikan jawapan dia mesti lebih daripada certain score. So kita boleh specify lah. Tapi dekat sini saya nak letak, biarkan kosong sajalah default. Okay, so saya save. Okay, bila saya save, actually dia akan keluar macam ni lah. Dekat sini kita boleh tanya apa semua tu kan. Actually, tapi first kali kita kena set dia punya sources dia, knowledge source dia. Okay. So macam dekat sini saya nak guna bucket. Paling senang kita boleh guna bucket lah. Kita boleh upload dokumen dalam tu and then kita boleh specify dekat ni. Ah, dekat sini. So saya boleh upload satu dokumen. Maybe okay, kita boleh guna Rekaton booklet ni. Actually dalam booklet ni dia info yang ada dalam ni dia macam ni. Inilah info-info dia. Booklet berkenaan dengan apa Rekaton. So saya upload saja dalam ni. And then dalam saya punya Cogna ni tadi, saya boleh specify lah. Saya nak ambil daripada bucket sini. Okay. Actually macam kalau dia ada sepanjang masa tu ada orang akan upload lagi semua tu kan kita nak sentiasa update tu, kita actually boleh schedulekan dia supaya dia boleh boleh apa nama boleh proses dia punya ni lah, dia punya database tu setiap bila dia update. Okay. Besar ni saya biar macam ni dulu. So saya save. Nanti ada ingested. So saya kena ingest dulu. Okay. So dia ada ingest. Okay. So actually kalau dekat sini kita boleh tanya. What is Hackathon?
Okay. Hackathon is an event that focus on reliability. It is a part of actually dia ambil maklumat ni based on info yang kita ada dalam ni lah. Actually, saya tanya lagi. Okay, sekarang ni saya menggunakan demo account. Demo account ni kita tak guna API key. So actually dia memang ada limit berapa token yang dia boleh proses lah. Okay. What is the pitching? Okay, so dia akan keluarkan jawapan yang ni lah. Okay. So, macam mana proses ni berlaku? Actually, apa yang berlaku ialah, macam tadi kan kita ada upload kita punya dokumen dekat sini kan. Okay, kita ingest. Apa yang berlaku ialah, bila kita ingest, actually dia akan create database dekat belakang tu. Dia akan pecahkan dokumen ni, dia akan pecah chunk kan. Setiap satu ni, kata-kata ni kan, dia akan pecahkan, dia akan save ke dalam database. Okay. So, apa yang berlaku ialah, bila kita type dekat sini, actually dia akan search dalam kita punya database ni tadi, dengan score dia ni. Lepas tu dia akan compile semua ni, dia akan hantar pergi ke OpenAI untuk tukar benda ni menjadi jawapan. Maklumat ni dia akan baca maklumat ni, kemudian dia akan apa nama? Akan proses lah. Dia akan proses, dia akan tukar yang ini menjadi jawapan yang senang dibaca lah macam ni. Jawapan yang cantik macam ni dia boleh buat. Okay. So dekat sini kita actually boleh macam ni kan. Kita actually boleh adjust balik lah. Kalau kita rasa macam untuk satu jawapan tu, kalau jenis dokumen yang dalam satu paragraf tu dia pendek ataupun dia punya topik tu continuous kan. Dari satu topik tu dia cakap semua pasal topik tu sampai habis. Lepas tu dia masuk ke topik lain. Actually kita boleh adjust lah dia punya ni. Dia punya apa nama? Embeddings ni. Changeling kita boleh besarkan, overlap kita boleh ni, lepas tu dalam dia punya database, my result tu kita boleh kurangkan. Okay, ada certain document, dia punya info tu dia dia spread all over the document lah. Contohnya macam berkenaan dengan uh, maklumat berkenaan dengan grant penyelidikan contohnya kan. Okay. So dalam setiap section, contohnya dia pecahkan ikut grant type tu. Dalam setiap topik tu dia ada part untuk budget, part untuk masing-masing. So kalau macam case macam tu, selalunya saya akan result ni saya akan besarkan. Lepas tu embedding ni saya akan kecilkan lah. Supaya dia boleh search juga ada maklumat berkenaan budget tu dalam semua semua jenis grant lah. Dia boleh keluarkan banyak. So kalau grant tu ada 10 grant type, so dia boleh keluarkan untuk 10 tu dalam ni. Okay. So yang ni tadi Kokna. So kita dah test, kita rasa okay benda ni. Bila dah okay, actually kita boleh create dia punya screen dia. So untuk create screen, dalam ni kita boleh create new screen. Ini kita tap Raycarton Assistant. Okay, pilih chatbot. Finally, kita pilih kita punya Kokna yang kita create tadi. Lepas tu kita save. Okay. So macam tu saja. Actually yang tu pun dah siap. Kalau kita run, actually yang inilah screen dia. Kalau tengok kan kita run dalam kita punya app ni. So ini screen dia, actually kita boleh tanya. Ini what is Hackathon. So dia akan bagi jawapan lah. Okay, is an event focus on recalculated activity. Okay. Kalau perasan tadi, bila saya type what is Hackathon, dia akan loading, and then lepas tu dia akan keluar sekaligus kan. Okay. Yang tu sebab kita punya ni, apa nama? Kita menggunakan demo account. So demo account dia tidak ada streaming. Okay. Demo account dia tidak ada streaming. Kalau kita nak ada streaming, kita kena gunakan, kita kena beli token lah. Ini kita kena bayar. Okay. Kalau boleh, saya boleh gunakan token saya sendiri lah. My personal token. Sekejap eh. Okay. So this is my personal token. Saya beli sendiri. Okay. Untuk Unimas actually kita juga ada token yang Unimas beli. Actually dalam tu memang ada banyak banyak duit lah actually. Okay.
And then actually penggunaan dia kalau selepas kita try dekat ini mana kita tengok actually dia dia taklah apa nama costly sangat. Dia lebih murah sebenarnya. Dia memang murah lah kalau tengok dekat sini. Okay. So kalau saya guna yang saya punya ni, saya punya token tu, kalau kita tengok balik dalam saya punya screen ni. Okay. Saya tanya lagi. Is mereka tahu. Okay, so dia akan streaming. So dia akan keluar satu-satu macam ChatGPT lah. So yang ni kalau kita menggunakan token kita lah. Okay. Ada banyak benda juga yang kita boleh customize actually dalam kita punya apa nama chatbot ni. Actually kita boleh customize supaya dia ada apa nama? Ada dia punya greeting and then dia punya ada recommended question yang macam ni. Kita boleh letak contohnya kan. So kalau kita letak macam ni actually dia akan ada keluarkan dia punya ni lah greeting kat sini. Okay. Selain tu kita juga boleh letak suggested prompt lah kat sini. Contohnya uh, di macam ni. Dia kita boleh tambah juga contohnya icon. Another one is who can participate. Jadi macam ni. So kalau kita run, actually dia dah ada sekali lah dia punya ni, dia punya suggestion ni. Contohnya who can participate. Hmm. Okay, so macam tu. Okay, okay. Kalau untuk yang familiar dengan ChatGPT ke kan, yang ni LLM ni, actually kita juga boleh configure dia punya sistem message dia. Okay, sistem message dengan post message. Sistem message ni actually kita bagi tahu dekat LLM tu macam mana dia nak apa behavior dia yang dia perlu buat lah. Contohnya dekat sini kita nak spesifikkan please answer in English only macam tu. Kita boleh specify dekat sini. Ataupun kita boleh bagi nama kepada kita punya chatbot ni. Uh, kita boleh bagi tahu macam ni. You are contohnya Rekaton AI developed by let's say Taho DC. Macam tu. Lepas tu macam kalau tengok selalu kita tengok yang tips-tips yang berkaitan dengan ChatGPT kan dia orang ada cakap tips kalau tu ni kita boleh set dia punya sistem apa nama? Sistem message dia kita boleh bagi tahu dia ialah expert dalam apa ke dia please answer like a lawyer ke macam tu. Actually kita boleh masukkan juga dekat sini. Okay. Contohlah satu saya buatlah. Uh, please answer like lawyer. Contoh macam tu. Jadi kalau kita try balik. So macam ni lah. Dia lain sikit lah jawapan dia. Can participate. So dia jadi lawyer sikit lah jawapannya. Okay. So macam tu lah untuk chatbot. Try satu lagi. Ah, ini dia tak nak jawab.
So dia tak jawab. Okay, so yang tu tadi untuk Rekaton. Actually kalau kita nak customize lebih lagi, dia punya ni, actually kita boleh juga. Kita boleh menggunakan CSS untuk customize dia punya, apa nama? Dia punya ni. Menggunakan dalam ni lah, print. Contohnya, kalau saya boleh bagi contoh satu, dengan kita punya yang ni. Okay, contohnya macam ni. Actually kita boleh customize dia ikut design style yang kita rasa sesuai lah. Okay. Okay, next. Kita akan tengok yang ni tadi chatbot. So next kita akan tengok berkenaan dengan text classification. Okay. So apa itu text classification? Macam saya cakap tadi, actually menggunakan AI ataupun kita boleh classify text lah. Okay, dekat sini kita ada dua types untuk classification. Satu, kita boleh classify text menggunakan embedding. Yang ni kalau kita ada data lama macam saya cakap tadi, yang support kita ada data lama dia, kita ada prior data, kita boleh actually create satu apa nama classification Cogna untuk classify text. So dia kita boleh bagi input, dia akan boleh tahulah apa dia punya text tu. And then yang ni juga actually dia tidak memerlukan cost dekat sebelah LLM lah. Kita tak perlu ada token OpenAI ni. Actually dia gunakan kita punya vector database sahaja dan embedding model dan juga vector database. Kalau guna embedding model macam saya tunjuk tadi, dalam mereka ni kita ada built-in. Yang satu tu yang All Mini LM tu, yang tu memang di dalam mereka saja, dia tak perlu keluar. Okay. Lepas tu another classification yang kita boleh buat juga ialah menggunakan LLM lah. Okay. So kalau menggunakan LLM ni, of course dia akan ada cost sikit lah cost dia. Dia memang apa, kecil lah cost dia. Okay, use case dia macam kalau kita tak ada prior data untuk benda tu. Contohnya macam okay, daripada teks ini detect dia punya emotion contohnya kan. So kita tak ada database benda tu. Kita tak ada database, and then kita sebelum ni kita tak ada buat kita tak pernah buat categorization untuk benda tu. Contohnya untuk teks ni bermaksud dia happy. Untuk teks ni bermaksud dia sedih. Kita tak ada buat benda tu. So actually kita boleh menggunakan LLM lah. LLM ni sebab dia memang dah di train on apa lah, large data. So dia memang tahu, dia memang boleh apa nama? Boleh infer lah dia punya output tu based on text tu. Okay. So macam mana nak buat text classification? So actually first kali kita boleh create Cogna untuk classify text classifier Cogna. Ini kita boleh choose either untuk menggunakan embedding ataupun kita boleh menggunakan LLM. Okay. Lepas saya akan tunjukkan dua-dua lah. Saya akan demo dua-dua. Okay. Kalau menggunakan embedding, kita perlu apa nama? Kita perlu pilih dataset. Source type dia dataset. Kita boleh pilih dataset apa, dia punya teks, dia punya sample text tu, and then apa dia punya kategori daripada teks tu. Okay. So dari situ dia boleh build dia punya ni lah, dia punya classifier tu. Okay, bila kita dah buat classifier ni, actually kita boleh assign kita punya classifier ni dalam kita punya form. So which means dalam form kita sedia ada tu, actually kita boleh contohnya dalam kita punya text area tu kan, kita boleh set okay untuk input pada text ni kita boleh guna dia punya kita boleh call dia punya classifier lah, and then dia boleh showkan output tu dalam target field kita. Okay, saya akan tunjuk juga benda ni. Okay, so macam ini tadi, actually dalam saya punya form ni, actually saya dah ada satu sampel dataset lah. Yang ni. Okay, kalau kita tengok sampel dataset ini, actually kita ada teks dia, and then dia ada kategori dia. Okay, kita tengok kat sini. So, dia ada teks, ada kategori. Okay, teks dan kategori. Which means tadi kita dah ada prior data lah. Actually, kita dah ada dia punya maklumat tu. Based on sebelum ni mungkin ada orang tanya ni, dia dah ada. And then lepas tu manusia, admin, dia dah categorizekan benda ni. So, kita dah ada data tu. Actually, kita boleh menggunakan classifier using text lah. Using embedding. Okay, so first kali kita akan create uh, classifier Cogna. Okay, pilih classify text. Okay,
Kalau dekat kita pilih classified text ni, dia ada option untuk use LLM for text classification kan. Maksudnya yang ni kita tak perlu pilih. So kita nak try menggunakan kita punya embedding. So embedding yang kita pilih, kita boleh biarkan default sahaja, all mini LM. So ini memang built-in. Lepas tu untuk database, kita boleh menggunakan ChromaDB ataupun in memory lah. Okay, so macam sekarang ni saya guna ChromaDB. Okay. So yang ni ialah kita punya classifier tadi lah. Okay. So next step ialah kita add kita punya source lah. Add source kita daripada dataset. Dan sini kita ambil yang sample dataset ni. Untuk part dia punya sample text dia, kita pilih text. And then untuk kategori pula kita pilih kategori lah. Okay. So dia tahu untuk text ni kategori which kategori. So kita ada banyak data tadi, dia akan belajar dari situ lah. Okay. Kemudian kita save. Save and then kita ingest. Okay. Dah ingest jadi kita boleh test kita punya ni. Kita punya classifier ni. Contohnya, here problem with Wi-Fi. So kalau kita classify, dia akan tahu kategori dia ialah technical support. Uh, yes. Kalau ada soalan dia berkaitan dengan online payment, okay, dia boleh tahu kategori dia ialah billing dan payment. So daripada kategori nanti dia boleh kita boleh auto assign lah benda ni kepada orang tertentu. Contohnya macam kalau dekat ini mah kita punya sistem support, kita still memerlukan support untuk assign kan, betul? So kalau kita boleh menggunakan AI ni, boleh menggunakan classifier ni, actually yang tu kita boleh automatekan menggunakan uh, Cogna lah, menggunakan AI classification. Contoh lagi, uh, hmm, jadi macam ni. So dia tahu ini adalah under feedback dan and complaints. So macam tu. And then benda ni kalau kita punya classifier ni, actually kita boleh boleh apa nama boleh dia ada bagi setiap setiap Cogna ni dia memang ada endpoint dia lah. Kita boleh gunakan endpoint dia macam tu. Okay. Macam mana pula untuk classifier menggunakan LLM? So kita boleh create satu lagi Cogna. Okay, sebelum tu actually saya dah create saya punya emotion ni lah. Saya punya ni lookup. Just simple lookup, normal lookup yang ada emotion. So kita nak categorize text input pada user kepada which emotion ni kan. So contohnya dekat sini kita ada lookup ni lah. Okay. So saya boleh create satu Cogna. Okay. Embedding. Okay, so saya pilih classify text and then lepas tu saya klik use LLM for text classification. Okay. Dekat sini saya boleh pilih emotion, classification of what. Contoh dekat sini kalau saya nak kategorikan kepada emotion, saya boleh type emotion. Ini boleh ini free text ah. Kalau contohnya kalau kita nak kategorikan uh, sesuatu tu kepada vehicle type contohnya kan. Kita boleh type uh, vehicle type dekat situ. Okay, so dekat sini saya type emotion. Okay, and then dalam embedding saya biarkan inference. Saya menggunakan kalau sini saya nak gunakan GPT-4o mini, and then still menggunakan demo account ni lah. Okay, okay. So dekat sini kita ada emotion, sad, happy, fear, anger, surprise, disgust, neutral. Okay. Ah, okay, so happy. Sekejap Saya tukar saya punya inference. Jadi, ya ni. Okay, kena ada API key. Sekejap.
Okay. So yang ni happy. Contohnya macam tu kan. What a wonderful day. Uh, uh, contohnya, and then actually kalau kita menggunakan LLM ni, kita boleh menggunakan, actually dia support multiple language lah. Dia bukan sekadar English saja. Kita boleh juga gunakan bahasa Melayu jugalah. Sama juga dalam chatbot tadi, actually kita boleh gunakan bahasa Melayu. Dalam embedding dekat sini pun actually kita boleh boleh menggunakan bahasa Melayu jugalah. Okay. Okay, macam ni. Apa contoh dia? Set contoh macam tu. So dia BM pun actually dia boleh boleh yang ni boleh classify kan. Okay. So macam mana kita nak menggunakan kita punya classifier ni dalam form kita? Of course kalau kita buat Cogna ni dia macam tak ada berfungsi sangat. Kalau dia sekadar boleh diakses dekat sini kan. Actually kita boleh juga integrate dia dalam kita punya uh, form. Contoh saya create satu form uh, feedback. Kemudian saya pilih letak toggle button lah. Toggle button untuk emotion. Emotion. Kat sini. Okay. Ish. So, dekat sini dia punya name. Okay. So, sekejap. Okay. Contohnya simple lah macam tu. Yang ni semalam saya dah tunjukkan. Actually dalam dalam toggle button ke lookup ke actually kita boleh customize dia punya ni. Okay, so macam ni. Ada emotion. Lepas tu kita ada long text untuk user input lah. Yang ni uh, feedback. Okay, long text. So dekat feedback ni saya boleh pergi ke option. Dekat sini kalau untuk kalau dia tengok untuk text uh, text area ni kan actually dia akan ada keluar benda ni lah smart form ni. So kita boleh classify with LLM. Okay. Okay, so save. Sekejap. Okay, 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 sekejap. Okay, sebelum tu yang lain ada apa-apa soalan kah untuk ditanya?
Oke, untuk partisipan, kalau ada soalan boleh ajukan kepada speaker kita ya, ataupun melalui chat box. Okay. Ataupun boleh saya proceed terus kepada data extraction. Encik Razif. Yes. Okey, berkaitan dengan uh, ayatnya, ayat untuk mengenal pasti emotion ya, kita create ke ataupun dah ada sendiri dalam apa? Dalam sendiri setting dalam ya, maksud kami. Macam ni kah? Yang untuk yang LLM tadi kah? Oh, Okay, yang LLM actually uh, yang contohnya macam emotion tu nak. Yang lookup the tu kah ataupun yang ayat. yang lookup ya, nya akan detect ayat ya, Oh, lookup actually kita dekat lookup tu nya akan detect daripada name. Kita punya name ni, name lookup ya. Actually nya boleh boleh apa nama tu? Nya akan inform kepada LLM untuk okay, based on the flowing text daripada feedback tu, select uh, which of the following option yang apa nama yang sesuai untuk teks ya. So LLM yang handle lah. Actually lookup tu boleh apa-apa aja. Setkah happy, fear. Kita boleh juga guna BM. Contohnya macam gembira, sedih, takut, macam ni lah nak. okey okey okey. Ah, Terima kasih. okay. Sekejap eh. Yang lain ada apa-apa soalan berkaitan dengan chatbot pun boleh juga. Okay. Berkaitan dengan chatbot pun boleh juga. Bang Aziz, Ah, yang kita pun tak nak, nya kan boleh nya kan pun feedback kan nak, nya dapat beri macam borang sih. Kadang-kadang oh, oh memang borang tu, nya keluarkan dia bucket saya borang ya kah apa kah, ataupun ah, gambar kah apa kah. dalam apa? Ah, katakanlah memang ada like oh ada si borang untuk supply barang, biasanya berilah yang borangnya kah link kah apa kah. Yang selalunya kami orang ada malah ya, kami orang selalu link kan. So bermaksud dalam kita punya dokumen ya, dalam dokumen tu actually kita boleh boleh kah link lah actually supaya bilanya jawabnya akan beri link kita boleh klik link ya. Oh okay, thank you. Okay okay. Okay. So kami rasa tadi kami rasa dah settle dah ya dah kami akan bola last kali ialah untuk data extraction lah. Sempat lagi untuk data extraction. So kami pun sesi sambung nak. Okay, tu macam tu tadi apa contoh feedback contoh sikit. Saya telah ditinggalkan. Dan macam mana actually ni akan boleh boleh tahulah actually apa emotion daripada apa nama daripada ya. Selalunya kita dekat form kita kita boleh boleh attach yang pun apa nama tu classifier selalunya benda tu kita hide lah hide. Tapi dalam bila orang save dalam kita pun data set dah info tu. So kita boleh further apa nama tu mula statistiknya berapa banyak feedback tu nya ialah happy berapa banyak feedback tu nya ialah marah benda kata ya. So ini bukan sekadar emotion tu je actually kita boleh kategorikan benda lain je contohnya macam berapa banyak soalannya teknikal, berapa banyak soalannya uh, ialah apa tu ialah komplain, berapa banyak soalannya lebih kepadanya pun apa nama lebih kepadanya pun payment benda kedaya. Actually kita boleh kategorize juga benda ya lah. Oh. Okay, so next ialah untuk kita mula data extraction. Okay, data extraction tu actually bila kita mau extract data daripada dokumen kepada bentuk yang structured. Okay. So first kali kita kena buatnya pun form lah. Macam kami kat situ mungkin cara paling mudah ialah uh, yang selalu lah macam dekat iCats kah, dekat Unimas kah, dekat Sarawak Skill kah ialah bila kita mau handle apa tu sleep result SPM contohnya nak. Sebab selalu seorang dah ada result SPM. So bila seorang upload result SPM dalam masa yang sama seorang perlu isi juga apa yang pun subjek grade-nya semua nak. So benda ya agak agak apa nama tu agak menyusahkan sikit lah. Okay, so dalam situ kami boleh, kami ada create sikit form. So kami just clone je lah form daripada kami pun tu.
Kejap sini formnya. Ah, ya dah. So kami just create je lah. Saya perlulah import. Okay. So new form. Contohnya profile. So dekat situ kami akan ke hmm, nama sekolah tahun macam ya. Okay, another one kami akan mula nyampun apa nama tadi? SPM result. Child. So dalam SPM result tu kami akan ke paling simple lah. Nyampun subjek dan juga grade. So, subjek mungkinkah dalam 67. Grade kita angkah dalam 42. Oops. Macam ya. So subjek grade SPM result dengan tu. Tu ialah nyampun student maklumat pelajar. Okay. So kena tu kita ada form. Contohlah tu form simple lah. Okay. Contoh daripada form tu kita maunya boleh extract data daripada kita tengok dalam SPM pun result lah. Contohnya ambil tu lah. Okay. So kita tengok dalam situ. Okay. So SPM result macam tu. So kita mau ambil nyampun IC, nama sekolah, nama sekolah. Okay. Contoh macam ya. Kita save image. And then maybe kita boleh ambil cari sikit lagi lah. Jadi macam tu. Tu saya dah nama sekolah. Okay. Okay, okay. Save je tak. Okay, so macam ya. So daripada tu tadi, slip-slip tu tadi kita mau extract datanya supaya boleh terus populate lah datanya. So apa yang kami perlu pula dekat Cogna tu kami boleh tu lah SPM extractor. Kami pilih extract data kat inference tu. Untuk extract data tu kita pun menggunakan ya lah, kita pun turut menggunakan apa nama? OpenAI lah. Itu tu. Okay. So kita formatkannya mengikut profile pun data. So bila kita klik ya, akan di sini keluarkan kita pun apa nama? Structure JSON kita lah. Okay. So macamnya. So structure yang kita mau extract data ialah bentuk data lah. Ada nama, sekolah, SPM result, semua benda tu. Okay, sebelumnya kami copy, kami pun tu lah. Okay. Okay. So kita dah create kita pun Cogna extractor tu lah. Huh? Okay, data extraction. So first kali kita create kita pun Cogna extractor. Specify kita pun form. Supaya dia tahu macam ni bila dia extract data dah dia mau bolahnya dalam structure macam mana. Macam mana dia structure yang dia nak buat nanti daripada data tu. Lepas kita dah create kita punya corner dekat sini, kita boleh test lah. Test contohnya macam ni. Saya ambil.
dalam kita punya download. Uh, Ni stop Contohnya ni, kita boleh upload. Okay, so extract. Tapi dia macam result dia pun actually dia tak dia dia apa nama? Dia based on kalau contohnya kalau dia upload gambar, kalau gambar tu dia terlalu teruk sangat, dia quality dia terlalu teruk, dia susah jugalah dia nak extract tu. Itu normal lah kan. Okay. Contoh macam ni dia punya ni, so dia keluar result macam ni lah. Nama macam ni. Okay. So kita tengok ni sama dengan result yang kita nak guna sesuai. Selepas kita test, kita boleh balik ke form kita tadi, yang ni. Kita tambah untuk upload. So kita expect user nanti dia akan upload file. Lepas tu daripada file yang dia upload tu dia akan extract, keluarkan data dalam ni kan. Okay, so kita pilih yang ni, upload file. Yang ni, sleep SPM. Kita boleh pergi ke option. Dekat option ni dia ada satu SPM. Dekat ini dia ada smart extractor dekat sini. Smart form extractor. So kita boleh pilih SPM extractor kat sini. So kita save. Okay. Bila mana-mana field yang kita set, kita ada menggunakan smart form, dia actually akan ada tanda ni lah, tanda flash tu pada field tu. Okay, ini form dia. So nanti bila student dia klik sini, dia upload. So dia akan sepatutnya automatically akan fill lah dia punya ni. Macam ni. So Melati binti Kuntum SMK Malu apa ni 2019. So dia akan keluar result macam ni. So ini form extractor. So bermaksud user kita tak perlu nak key in lagi lah. Contoh juga macam IC. Dalam IC kita ada alamat semua tu kan. Nama, nombor IC. So actually pun kita boleh boleh juga create menggunakan benda ni. Mana satu lagi tadi. Tak. Yang ni yang result yang sini. Jap, saya buka satu. Okay, so dia boleh extractkan data daripada kita punya ni. Kita punya SPM result ni. Okay, so data extractor. Okay. Tapi yang ini dia memerlukan jugalah memerlukan apa access kepada OpenAI lah. Okay. So sebab tu kita memang sekarang ni tengah berusaha kalau boleh kita nak pastikan yang local AI kalau dekat Unimas lah. Kita nak pastikan kita dapat set up local AI supaya feature-feature macam ni kita boleh gunakan tanpa perlu risau lah. So macam ni kalau kita nak extract data kalau dia pergi ke tapi macam macam kalau disclaimer dalam OpenAI dia memang cakap dia memang data tu dia memang confirmkan lah dia punya ni dia punya privacy dia tak ada masalah benda tu. Okay, so this one is data extraction. Okay, and then data extraction ni juga actually boleh dia ada endpoint dia juga kita boleh gunakan dia punya ni lah dia punya endpoint tu untuk extract data. So saya rasa yang itu saja untuk Kokna. Dia ada banyak 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 benda lain juga lah yang boleh dieksplor dalam ni. Contohnya untuk kita uh, classify image inference, kita menggunakan let's say ResNet, and then kita perlu kena specify dia punya ni, dia punya classes dia. Classes dia actually dia dah siap lah, dah memang kalau untuk model ResNet ni memang dia ada classes dia sendiri. Macam ni. So kalau kita upload, contohnya lah, upload satu gambar. Sini ada tak? Ini gambar ni. Ini ya.
macam ni. So dia boleh tolong classifykan lah benda-benda yang macam ni. Contohnya kalau kita nak buat validation contohnya kan sebelum ni kalau kita nak validate betul tak dalam gambar tu ada manusia contohnya macam tu. So actually kita boleh gunakan yang ni lah images. Sekali lagi let's say saya download doc. Ini lah. So dia tahu German Shepherd benda macam tu lah. So dalam kita punya form contohnya example kita minta dia upload gambar apa nama? Gambar selalu kita minta foto gambar kan? Gambar manusia tu, foto, gambar pasport kan. So kita actually boleh gunakan juga apa nama? Uh, image classifier ni untuk validate benda tu. Jangan pula kita minta gambar pasport, dia upload gambar kereta kan, macam tu. Actually kita boleh guna untuk validate lah benda ni. Saya tengok dia punya score dia. Okay, so yang tu tadi untuk Kogna. So asas saya untuk Kogna habis setakat itulah. Oke, terima kasih Encik Razif. Tapi sebelum tu Encik Razif, ada dua soalan dalam chat box kita. Yang pertama dari Abang Kushairi, dia tanya boleh ukur tahap kesihatan. Dan soalan yang kedua dari Nur Ainisha, dia tanya untuk data extraction kalau salah satu field tiada maklumat, dia akan return apa? Mungkin boleh Uh, jawab? okay, untuk ukur tahap kesakitan tu kah? Ya. Based on apa? Text input ataupun based on sound, based on gambar. Which one? So dia depend dengan dia punya input lah. Actually sebab kalau dalam sekarang ni Kokna dia support ONNX. So ONNX ni actually dia support banyak model lah. So kalau wujud dah model tu, model untuk mengukur tahap kesakitan tu yang orang dah buat. So kita boleh gunakan lah. Salah satu contoh model yang dah wujud ialah model daripada X-ray, gambar X-ray. Dia boleh detect orang tu kena COVID ataupun tak. Saya dah test juga dia punya model tu. So model tu memang dia boleh digunakan lah. Model tu actually dia bangunkan dalam PyTorch. Tapi kita boleh convert pergi ke ONNX ni. So yang ni tugas untuk membuat model tu kita serahkan kepada AI expert lah. Contohnya macam lecturer, kita ada semua tu kan. Dia orang kena kaji benda tu and then kena hasilkan wujudkan model lah kalau dia punya research berkaitan dengan AI. So tugas kita pula sebagai developer, kita menggunakan model tu. So macam mana nak gunakan model tu dengan mudah? Kita ada Cogna. So yang itulah fungsi Cogna tu. Okay. Untuk data extraction, adakah yang menjawab? Harap dia menjawab lah. Okay. Untuk data extraction, kalau salah satu field tiada maklumat, dia akan return apa? Dia akan jadi null. Hmm. Dia juga actually macam untuk data extraction ni pun dia bergantung kepada apa nama? Bergantung kepada uh, OpenAI itulah. Kadang dia kalau dia macam kita tahu LLM ni dia ada kadang dia hallucinate. So kadang untuk data extraction pun dia kadang dia hallucinate. Benda yang kadang memang for sure tidak ada dalam tu pun kadang dia akan ada juga. Tapi sebab tu tadi dalam GPT yang baru, GPT yang macam GPT-4 kalau nak tu dia memang kurang memang dia significantly reduce dia punya ni lah. Dia punya hallucination tu. So result dia lebih bagus. Okay. Cik So Nazif, yes. soalan, okay.
Saya ada dua soalan. Soalan pertama adalah anda kata pelajar yang si tahu berkaitan dengan peralatan, just gambarnya dapat detek nama peralatannya kak. Contohnya pilih air. Kadang-kadang tidak pelajar tu si tahu semua benda apa. Hmm. Kedua, O- boleh siknya detek by suara. Contohnya kami orang ada pelajar OKU menyamadah uh, kerusi rosak. Contoh. Oh, Yang akan tulis terus kah? Ekstrak data by suara kah macam ni? okey, boleh juga kita mau contohnya feedback lah. Saya ada sampel ya, kita ada sampel untuk feedback tu. Ah, Kita feedback voice. Oke, so feedback voice. Uh, Oke, kita boleh ekstrak macam ni oh, contoh. Actually, by suara, actually kita boleh ekstrakkan juga sekejap. Hmm, oke, sekejap eh. Apa contoh yang ada speech ah? Sekejap eh. Saya ada satu contoh. Sekejap eh. Oh, yang ni kita kalau kita guna ni lah, guna translate. Yang ni boleh translate. Nama saya Muhammad Razif. Oke, dia punya translation. Dia tak keluar dia punya translation. Okay. Actually untuk kita punya speech to text tu kita memang ada field dia, komponen dia. Cuma sekarang ni kita kena buat dalam custom post action lah untuk proses dia punya tu. Actually yang tu boleh dibuat, boleh dilaksanakan. Let's say kita so buat. untuk optionnya kami minta bantuan kita lah sebab ada borang kami tersangkut di bahagian dia untuk OKU pun borang. Oh, okay, okay. Boleh ah? Boleh, boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Okay. Ada lain? Okey. Kalau tak ada Uh, soalan, ada satu soalan, Cik okey. Manisha. Kalau ada Isya. informasi Oh yang ya, okey. di return kurang tepat, macam mana nak betulkan atau train with correct data? Okay. Satu cara, kaedah dia, kalau untuk extractor ni tadi kan. Okay. Dalam extractor ni, actually kita boleh adjust dia punya sini. Okay. So, kalau tengok dekat sini, dia ada satu field nama description. Okay. Katakan tadi dekat situ dia mungkin apa nama kita boleh spesifikkan lagi lah benda ni. Kita boleh improvekan lagi benda ni. Grade with option contohnya A, B, C, D, E macam tu kan. Kita boleh actually boleh spesifikkan lagi description ni. Actually and then description ni actually dia akan gunakan lah. OpenAI akan tengok benda ni, dia akan try extract dengan data yang proper lagi lah. Okay. Hmm. Okay. So kalau tak ada soalan, tak ada soalan, Okey. tak ada. Itu saja. Boleh